السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada subuh hari Ahad ini. Dan hari ini adalah hari yang ke-8 kita berpuasa, dan malam ini insya-Allah kita bertarawih hari malam yang ke-27 kan? 23. Cepatlah raya 27. Jadi bermaksud kita sudah masuk 10 terakhir daripada Ramadan, sebagaimana yang kita fahami daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini pada 10 akhir Ramadan akan terjadilah satu malam Lailatul Qadar. Beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau kita nisbahkan 1000 bulan kepada tahun, lebih kurang 84 tahun. Kalau kita pernah ketemu Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, bermaksud kita beribadah kepada Allah 840 tahun kurang lebih. Jadi kerana itulah kita menggiat gandakan sebagaimana yang kita fahami daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini baginda mengikat pinggangnya, yang ini menunjukkan seriusnya Nabi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan ibadah iktikaf di masjid, sama ada membaca Al-Quran, sama ada berqiyam al-lail, yakni berqiyam pada waktu malam, dan juga diikuti oleh para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Yang ini mereka mengejar malam al-lail, malam Lailatul Qadar, malam al-Qadar, yang mana seperti kita sebutkan tadi, khairun min alfi syahr. Yang dia adalah merupakan satu malam yang amat besar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan justru itulah kita yang memahami ataupun yang merindui akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah kita akan mengambil ibrah ataupun iktibar daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beribadahnya, sama ada ibadah berbentuk badaniah seperti sembahyang ataupun ibadah yang berbentuk bacaan seperti Al-Quran, zikir dan sebagainya,
agar kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak. Di samping siang hari kita berpuasa, puasa ni pahalanya Allah Subhanahu wa taala simpan, rahsiakan. Daripada kadar jumlahnya Allah Taala akan balas sendiri. Di mana setakat mana kita menjaga anggota zahir kita yang 7 anggota, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut dan juga kemaluan kita, bagaimana kita jaga 7 anggota itulah yang menyumbang kepada tingginya nilai puasa atau rendahnya nilai puasa kita. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita lebih menggiat-gandakan pada 10 akhir Ramadan ini dengan ibadah-ibadah. Balik kepada kitab kita ni, insya-Allah kita seperti kebiasaannya kita menggunakan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim bekas Mufti Negeri Sabah. Dan sebagai pengulangannya, Ahlussunnah wal Jamaah, ahli itu maksudnya puak ataupun pengikut, kadang boleh digunakan sebagai penduduk. As-sunnah, sunnah itu maksudnya jalan, tariqah ataupun cara. Yani cara atau berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat, yang diikuti oleh para tabi'in, yang diikuti oleh para tabi'in dan diikuti oleh para ulama. Jadi kadang-kadang yang lebih tepatnya sunnah itu sunnah ulama. Sebab mereka lah yang memahami apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan hadis. Ulama memahami apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita semua ni tak pernah jumpa Nabi, tak pernah jumpa sahabat, tak pernah jumpa tabi'in. Walaupun sebegitu, Rasulullah SAW menyebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris kepada Nabi dari sudut apa? Bukan dirham, bukan dinar, tapi dari sudut ilmu. Mereka lah yang mempelajari ilmu daripada generasi yang lepas. Tabi'in belajar dengan sahabat, belajar ilmu, belajar Islam daripada Rasulullah SAW. Tabi'in belajar agama ini dengan sahabat, tabi'in belajar daripada tabi'in dan seterusnya. Generasi-generasi ini mempelajari ilmu secara bersambung kepada mereka-mereka lepas, sampailah kepada kita ni, kita mengambil ilmu daripada ulama. Sebab kemampuan kita nak berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis tidak semampu ulama mampu berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis. Kita boleh baca Al-Quran, tapi kita nak memahami kehendak Al-Quran itu kadang tidak mampu. Mungkin kita boleh baca makna, tapi makna itu untuk memahami apa yang secara literal, secara yang tersurat. Tapi kita nak fahami secara hukumnya, nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran hadis, itu perlu kepada ilmu alat yang banyak. Barulah kita boleh keluarkan hukum daripada Al-Quran hadis. Ini kerja ulama. Dan al-jamaah, jamaah ini maksudnya kumpulan yang ramai. Kumpulan yang ramai, jamaah, jami'. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah merupakan satu pegangan umat Islam yang dipelopori oleh ulama-ulama yang ramai dan dipegang oleh majoriti orang Islam. Bermakna ada pihak lain yang tidak berakidah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama fiqh ni 90%, yakni berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama hadis lebih kurang 70% berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perkara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni asas. Apa kita nak faham Ahlussunnah wal Jamaah? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah asas. Sebab di sana sini orang bercakap akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang asas ni kepada ketuhanan, konsep ketuhanan. Seperti yang kita pernah sebut, bagaimana apabila Tuhan itu maksudnya Allah lah. Allah tu macam mana kita nak faham? Yani Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya, ini kita berkeyakinan, kita menisbatkan, meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, maha suci Allah, mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Dan yang ketiga, mensucikan, mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluk ataupun menyamai makhluk. Ini dipanggil sebagai konsep pertama di dalam ilmu akidah, di mana perbahasan akidah yang utama tentang Allah, tentang ketuhanan, beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah secara umumnya begitu. Kita menisbatkan, meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sifat kesempurnaan sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mensucikan Allah, mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Yang kedua, mensucikan, mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak seperti, tidak secontoh. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti, tidak seumpama. Allah Taala sebut dua kali itu. Laisa kamitslihi syai'. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak seperti, tidak seumpama sesuatu. Asy-syai' itu maksudnya makhluk. Selain daripada Allah dipanggil makhluk. Allah tu khaliq. Selain daripada Allah tu makhluk. Kita ni makhluk. Sama ada malaikat, syurga, neraka, arasy Allah, semua makhluk. Kalau ilmu akidah dipanggil ma siwallah, selain daripada Allah adalah makhluk. Dan kalau kita belajar dalam ilmu sifat 20, dia adalah merupakan wahdaniyah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segi apa, zat Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada seperti Allah. Yang ini dipanggil yang keduanya, mensucikan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak tercantum daripada jirim-jirim membentuk jisim. Maknanya bukan macam kita. Kita ni ada urat, daging, darah, ada rambut dan sebagainya membentuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala tidak sebegitu. Di mana dalam ilmu akidah dipanggil sebagai menafikan kam munfasil dan juga menafikan kam muntasil. Allah Subhanahu wa taala tak ada satu yang sama dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terbina daripada macam kita ni, berjuzuk-juzuk macam kita. Kita kesucikan Allah dari sudut apa? Wahdaniyah pada zat Allah dan juga wahdaniyah kepada sifat. Allah Subhanahu wa taala bersifat, banyak sifat Allah. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala bersandar kepada zat. Maknanya sifat zat Allah Subhanahu wa taala itu bersifat, dan sifat Allah Subhanahu wa taala qadim, tidak ada permulaan dan juga baqa, tidak ada kesudahan. Sama dengan zatnya. Dan kadang-kadang ada sifat Allah Subhanahu wa taala sama dari segi disebutnya, tetapi hakikat tak sama. Macam manusia kuat, Allah Taala kuat, qudrah Allah, tetapi dari segi sebutan sama, tetapi hakikat tak sama. Tak sama macam mana Allah Subhanahu wa taala, qudrah Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan. Qudrah Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesudahan. Berbeza dengan makhluk ni, kita ni masa kita kecil kita tak ada kuat. Apabila kita dah dewasa kita kuat. Lepas tu apabila kita dah tua kita tak kuat balik. Maknanya hanya secara majaz, secara majazi, secara sebutan majazi, seumpama manusia tu ada kuat, tetapi kuat manusia bukan secara hakikat. Sebab mula pada lemah, dia kuat, lepas tu lemah balik. Allah Subhanahu wa taala tidak sebegitu. Maknanya wahdaniyah pada sifat Allah. Yang kedua, yang ketiganya wahdaniyah pada af'al, perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala menghidup, mematikan. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan. Dipanggil wahdaniyah kepada af'al Allah. Maknanya kalau kita ni kaya, kekayaan tu Allah Ta'ala beri, bukan kita milik sendiri. Itu maknanya wahdaniyah pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaya, Allah Ta'ala tu beri. Kalau kita sihat, Allah Ta'ala tu yang beri sihat. Kalau kita ni ada pangkat, Allah Ta'ala beri pangkat kepada kita. Dan kerana itulah di antara ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah
kita berdoa. Berdoa tu tanda kita menyerah kepada Allah, tanda tawakal kepada Allah, tanda kita ni meyakini Allah Subhanahu Wa Taala memiliki wahdaniyah pada af'al dia. Ini adalah perkara yang kita nak hubungkan tadi. Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita mengisbatkan, menetapkan, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala kesempurnaan, dan kita mensucikan, mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekurangan. Yang ketiga, kita mensucikan, mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada menyerupai makhluk. Walaupun kadang sama dia punya lafaz, tapi hakikat tak sama. Macam kuat, manusia kuat, Allah Taala kuat, tidak ada permulaan. Kuat Allah tak ada kesudahan. Kuat manusia bermula daripada lemah. Masa bayi dia tak kuat, kena dokong oleh ibu ayah. Apabila dia dewasa dia kuat, dan satu saat apabila dia dah tua dia tak kuat balik, kena pakai pampers, kena dokong, bawa dengan wheelchair dan sebagainya. Maknanya itu sifat makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Jadi kalau kita faham konsep-konsep itu, itulah sebagai tanda kita beriman kepada Allah. Kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata ada mereka yang tidak mengakui sebagai ahli sunnah wal jamaah, tetapi konsep pemahaman mereka sebegitu kepada Allah, maknanya samalah. Habis. Itu sebagai pengulangan. Kita dah berapa siri kita bertemu dalam kuliah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bermakna kita hari ini nak tanya kepahaman kita. Seperti kita sebutkan dulu, saya tidak berhajat untuk habiskan kitab ni dalam keadaan yang cepat. Kalau tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan baca sendiri, mungkin sebulan boleh habis. Sebab akidah ni benda keyakinan, berbeza dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni dia tidak sama dengan ilmu akidah. Dan kerana itulah dalam bab akidah, memahami dalil itu adalah perkara yang wajib. Berbeza dengan bab fiqh, dia tidak wajib memahami dalil sebab dia furu' daripada agama. Akidah ni adalah usul daripada agama. Dan dalam perkara akidah ini, dalil untuk kita memahami dalil dalam akidah dia bukan susah, dia bukan complicated seperti bagaimana kita nak faham tentang fiqh. Fiqh tu dia luas, dalilnya banyak. Bukan semua orang mampu untuk memahami dalil. Berbeza dengan akidah, kita tidak boleh bertaklid. Kita tak boleh, macam mana kamu tahu Allah Ta'ala ada? Saya dengar mak saya kata Allah Ta'ala ada. Itu tak boleh, haram macam tu. Tak sah berakidah begitu. Kita kena yakin Allah Ta'ala wujud sebagai Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan yang wajib disembah. Dan keyakinan kita itu berteraskan kepada dalil. Sama ada dalil Al-Quran Hadis dan juga dalil akal, dalil naqli dan juga dalil naqli. Itu kena wajib ada. Kita tidak boleh, tidak memadai, kata ulama, haram kita bertaklid kepada orang. Macam mana kamu tahu Allah Ta'ala tak ada? Mak saya pernah kata dulu ada. Itu tak boleh, tak sah nanti dah macam tu. Berbeza dalam perkara berkenaan dengan hukum furu'. Seperti fiqh itu dipanggil hukum furu', hukum-hukum amali mukallaf. Yang begitu tidak dituntut bagi orang awam untuk faham akan dalil, sebab dalil tentang hukum furu' ni banyak. Dalil bab sembahyang pun banyak, rukun sembahyang 13. Apa tuan-tuan hafal semua 13? Dalil tentang sembahyang daripada Al-Quran Hadis, rukun 13. Sembahyang ni hari-hari kita sembahyang, 5 waktu kita sembahyang. Takbiratul ihram, mana dia punya dalil Al-Quran Hadis? Niat tu mana Al-Quran Hadis? Kita baca Fatihah tu mana dalil Al-Quran Hadis? Kita rukuk tu mana dalilnya? Maknanya kemampuan kita tidak mampu. Yang kita ni mempelajari fiqh dari segi sah batal. Itu kita belajar fiqh dari segi rukun dan syarat. Kita faham. Kita nak faham dalil ke semua tu tak kita faham. Dan kerana tu dalam bab furu', yang ini tak dituntut untuk kita faham dalil, hafal semua dalil. Itu baru tentang sembahyang. 13 rukun, dalilnya berapa? Itu rukun sembahyang. Tak kira lagi sunat abad, tak kira lagi sunat hayat. Sunat abad berapa dalam sembahyang, sunat hayat berapa dalam sembahyang. Agak tuan hafal semua dalil. Kalau bertanya kita mana dalilnya, kita sebut Allahu Akbar. Takbiratul ihram, mana dalil?
Maknanya dari segi hukum furu', yang ini perkara itu tidak wajib kepada orang awam. Kalau mujtahid sudah tentulah wajib bagi mereka. Tapi dalam masalah berkenaan akidah, ini penting. Dalam masalah akidah, dalil naqli dan dalil aqli wajib kita tahu. Kita tidak memadai. Kita ni kalau orang tanya Allah Ta'ala tu ada, macam mana dalilnya? Tak orang kata Allah Ta'ala tu ada, tak cukup macam tu. Nah, jadi soalan akidah yang benar, dengar betul baik-baik, tuan-tuan kena jawab. Akidah yang benar, sudah tentulah akidah yang benar. Kita nak belajar ni akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang benar. Macam mana kita nak tahu akidah benar, akidah tu benar, dia benar? Macam mana kita nak tahu akidah yang benar itu dia adalah benar? Soalan sekali lagi. Macam mana kita nak tahu akidah yang benar itu dia benar? Berbanyak siri kita ketemu kan? Boleh? Macam mana kita nak tahu akidah yang benar itu benar? Boleh jawab? Ada boleh volunteer jawab? Sukarela. Seminit. Macam mana kita nak tahu akidah benar itu benar? Boleh? Okey, saya jawablah. Akidah benar itu benar berdasarkan kepada dalil. Kita dah sebut dalil kan. Macam mana kita nak tahu akidah itu benar? Dia benar berdasarkan kepada dalil. Dalil itu tajuk kita pun dalil kan, dalil. Akidah yang berasaskan keterangan dan dalil. Akidah yang benar itu benar berdasarkan kepada dalil. Dalil itu apa? Dua dalil. Dalilnya Al-Quran hadis dan juga akal. Dalil naqli, Al-Quran hadis dan juga akal. Itu akidah yang benar. Boleh disukat, boleh ditimbang dia benar apabila bertepatan dengan dalil, accurate dengan dalil, exactly kepada dalil, sama ada Al-Quran hadis dan juga akal. Akal yang sihat, akal yang bimbing oleh Al-Quran hadis, akal mencari kebenaran, itu panggil akal. Boleh. Dan kalau orang tanya macam mana akidah benar tu, kita tahu dia benar, mesti ada dia punya sumber. Kalau tidak, semua orang cakap dia ni ajarannya benar. Tiba-tiba ada kat kampung kita contohnya, alhamdulillah, dia kata kami ni nak mengajar satu ilmu yang benar ni. Tak ada ajaran sesat. Dia kata kami ni tengah cipta satu ajaran sesat. Tak mungkin kan? Semua orang cakap dia benar. Okey, kalau kamu nak ajar satu ajaran itu sumber daripada mana? Oh ni tak ada sumber, kata dia, reka sendiri. Maknanya tidak benar. Walaupun sebegitu, akidah yang benar dan bersumber daripada dalil, kadang-kadang ada ancaman dia. Ancaman ini yang perlu kita tahu. Kita akan tengok nanti ada ancaman kepada akidah. Dua perkara. Akidah yang benar itu benar dapat kita ketahui dengan dalil Al-Quran hadis dan juga akal. Dalil naqli dan juga dalil aqli. Walaupun sebegitu, akidah yang benar itu berdasarkan kepada dalil kadang-kadang boleh diancam oleh ancaman-ancaman tentang akidah. Banyak kumpulan-kumpulan firqah yang mengancam akidah secara sedar ataupun tidak sedar. Kalau kita tahu firqah ini begini-begini, sudah tentulah kita tahu mereka ni mengancam akidah. Zaman dahulu banyak dalam kitab-kitab disebut, contohnya Mu'tazilah, contohnya Jabariyah, contohnya Qadariyah. Awal lagi tentang perpecahan dalam politik, Khawarij dan sebagainya. Ke bawah lagi Mujassimah, Musyabbihah dan sebagainya. Ini ajaran-ajaran yang berteraskan akidah tapi menyeleweng. Dan yang sekarang ni contohnya liberal. Liberal ni bebas, tidak mau bergantung kepada agama, itu bebas. Dan contohnya lagi pluralisme ni mana sama rata, sama aja memahami agama itu sama. Agama ajak buat baik,
Padahal tidak sama. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam saja. Siapa yang cari selain daripada Islam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima. Itu jelas dalam Al-Quran. Dan juga sekulerisme dan sebagainya lah, dan termasuk macam-macam. Satu daripadanya ini golongan literal, golongan zahiriyah. Jadi kesemua itu mengancam akidah. Habis. Balik pada kitab kita. Kat mana muka surat? Kita jauhi. Bacakan tu tajuk. Ilmu tauhid bukan? Dari dorongan semangat bukan? Bawah lagi. Oleh itu. Akidah yang berasaskan keterangan dan dalil. Qala mu'annifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin rabbil alamin. Akidah yang berasaskan keterangan dan dalil, sambungan pada oleh itu semua buku yang mereka temui di setiap perpustakaan lama negeri-negeri Farsi dan Yunani dan lain-lain, mereka terjemahkan isi kandungan buku-buku itu dan pemikiran ahli-ahli falsafah kuno yang ada dalam buku-buku tadi, semuanya mereka pelajari dengan tekun dan kaji dengan sepenuh penelitian. Apa maksud di sini? Yakni perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu, sama ada ilmu tentang keduniaan, sama ada ilmu tentang perkara rohani, tentang pegangan, tentang teologi ataupun tentang akidah ni lah, dikarang oleh mereka-mereka selain pada Islam. Dan ulama-ulama Islam mengkaji, memahami, menterjemahkan ke semua itu dan disaring. Ini adalah merupakan perkara yang baiklah. Ulama-ulama ini kerja mereka mempelajari bahasa itu, bahasa ini, nak faham tentang itu ini, dan mereka terjemahkan kepada bahasa Arab umpamanya, dan mereka saring, mereka kaji. Setiap yang bertentangan dengan Islam mereka gariskan, ini tentang Islam. Setiap bersesuaian dengan Islam, selari dengan Islam, mereka gariskan, ini sesuai dengan Islam. Ini kerja ulama. Itu dipanggil al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris Nabi dari segi ilmunya. Ini agar kita ni terjaga akidah kita. Apabila kita pelajari ilmu daripada ulama yang benarlah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, hanya saja innama yakhshallah, hanya saja takut kepada Allah daripada kalangan hamba dia adalah ulama. Ulama lah orang yang paling takut kepada Allah. Itu ulama. Ulama ni orang dipilih oleh Allah. Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, generasi salaf dah tak ada, tinggal ulama-ulama. Dan ulama ini waris kepada Nabi. Sebab kemampuan kita nak berinteraksi dengan ilmu-ilmu, lebih-lebih lagi sumber Al-Quran hadis tak mampu. Kita baca Al-Quran untuk bertajuk itu kita punya tahap, kita nak faham hukum daripadanya bukan tahap kita. Nak jadi mujtahid bukan tahap kita. Nak keluarkan hukum daripada Al-Quran hadis, sekurang-kurang 20 ilmu nak ada dalam diri kita. Dalam ilmu bahasa Arab tu 4-5 jenis ilmu, balaghah, ma'ani dan sebagainya, dan juga dalam ilmu-ilmu usul dan sebagainya. Lebih kurang 20 ilmu nak ada dalam dada kita, barulah kita boleh keluarkan hukum. Kalau kita ilmu tajwid pun tak berapa nak main lagi, tak payahlah berhukum, kan? Antara qalqalah kubra, qalqalah sughra pun kita bertukar lagi, tak payahlah berhukum. Bagi dah ulama yang keluarkan hukum. Sebab zaman sekarang semua orang nak keluarkan hukum, belum sampai mujtahid dan nak jadi mujtahid. Jadi maknanya itu kerja ulama. Mereka mempelajari atau mereka memahami segala kitab-kitab yang lepas ini, termasuk ilmu falsafah dan sebagainya. Kalau selari dengan Islam, yakni mereka kekalkan selari dengan Islam. Sebab perkara utamanya, setiap yang ada ini selari atau tidak dengan syarak. Itu benda sukatan yang pertamanya. Benda ini selari atau tidak dengan syarak. Benda ini bertentang atau tidak dengan syarak. Itulah yang mereka kaji. Ilmu-ilmu baru yang mereka dapati dalam buku-buku yang telah diterjemahkan itu turut
merangsang perkembangan dunia fikir umat Islam di masa itu, sehingga mereka juga menjadi pemikir-pemikir baru yang berkemampuan melahirkan idea-idea yang baru pula. Namun tidak semua ilmu baru itu bersifat positif, dan malah ada di antara ilmu-ilmu itu boleh menyesatkan akidah umat Islam. Ini kerja ulama. Apabila ulama ni mengkaji ilmu-ilmu yang ada ini, ilmu falsafah dan sebagainya, ada ilmu falsafah yang tak bertentangan dengan syarak, ada ilmu falsafah yang bertentangan dengan syarak. Contohnya ilmu falsafah yang bertentangan dengan syarak, yakni mereka menafikan kewujudan Allah. Mereka mengatakan alam ini terjadi dengan sendiri. Contohnya Aristotle, Plato, Socrates, Alexander dan sebagainya, itu adalah merupakan contoh-contoh daripada tokoh falsafah awal dalam dunia ini. Dan mereka semua ni mulhid ataupun ateis. Mereka tak percaya ada Tuhan. Yang ini mereka meyakini alam yang jadi dengan sendiri. Itu golongan ahli falsafah. Jadi tidak semua yang ada dalam ilmu falsafah, pemikiran falsafah, metodologi atau jalan yang dirintis oleh falsafah diterima oleh Islam. Ada ilmu-ilmu falsafah yang berbentuk mantik yang boleh menegakkan agama, mereka ambil. Ini kerja ulama. Itu dia bagi di sini, ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif, boleh merosakkan akidah. Dan kerana itulah bila kita membaca buku, mana-mana buku, kita baca buku yang setaraf dengan ilmu yang kita ada. Kalau kita baca buku yang kita ilmu pun tak ada asas tentang itu, boleh menyebabkan kita faham salah nanti. Tetapi dengan semangat kebebasan berfikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berasaskan wahyu ilahi, para intelektual, ini saya kita jauhi intelektual. Kalau kita baca kutubah, kalau perkataan-perkataan macam ni kita baca kutubah dalam kutubah Jawi, dia kutubah ni dia tak boleh mengeja, tuan-tuan. Dia kena baca spontaneously, spontan, terus. Kalau kita mengajar kitab ni, saya boleh tanya, ni apa ni tuan-tuan? Intelektual. Kalau duduk dekat mimbar, dia tak boleh, dia kena spontaneously. Tu istilah-istilah baru inilah kadang-kadang dia terperangkap apabila kita baca khutbah dalam tulisan Jawi. Duduk dekat mimbar tu nak eja yang ni, makmum dia tengok apa itu. Sebab apa nak eja intelektual? Nak eja payah. Contoh yang tak lagi positif. Itu Jawi. Tak apa. Para intelektual, yakni para cendekiawan, para ilmu, para intelektual Muslim dan ulama Islam mengkaji pikiran-pikiran baru itu sejauh mana persamaan dan pertentangan pemikiran mereka dengan akidah dan tauhid yang tertanam di hati setiap orang yang beriman. Ini kerja ulama, yakni ilmu-ilmu yang ada di sekitar dunia pada zaman dahulu. Ini percambahan ilmu itu dia cepat. Ilmu macam mana? Ilmu terhasil satu daripada pengalaman seseorang, tu ilmu. Dan ilmu itu berdasarkan kepada pengamatan seseorang, tu ilmu. Ahli falsafah ni orang yang memiliki hati yang pemikiran yang kuat. Dia punya bentuk khayalan dia tu tinggi. Tu dia panggil ilmu falsafah. Orang yang ada kecenderungan yang begitu, dia boleh jadi ahli falsafah. Dia punya merenung satu benda tu, kalau benda yang boleh ditebuk, dia akan tertebuk ke dalam. Itu ilmu falsafah. Pemikiran dia jauh ke sana. Kita tak fikir begitu, dia fikir begitu. Dia punya ahli falsafah. Orang yang memiliki renungan yang jauh. Dan kadang-kadang pandangan-pandangan itu bertentang dengan syarak. Jadi setiap apa yang ada dalam Islam ini bertentang dengan syarak ataupun tidak, sama ada dari sudut akidah atau dari sudut syariah, dari sudut hukum hakam. Jadi setiap benda itu bertentang ataupun seiring sedari dengan syarak. Ini kerja ulama. Tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam kemudian menjadi perbahasan di kalangan
cendekiawan Muslim dan para ulama Islam, sehingga berkembang menjadi suatu ilmu yang menerangkan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya, di mana ilmu ini dinamakan ilmu aqidah, aqaidul iman ataupun aqidatul iman atau ilmu tauhid. Dan tauhid, ilmu tauhid ini maksud apa? Tauhid itu esa, mengesakan Allah. Ini penting. Sebab tauhid itu dia lawan syirik. Syirik itu maknanya mendua, mentiga ataupun menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi tauhid itu lawan syirik. Ilmu tauhid inilah yang penting untuk dipelajari. Ulama-ulama kita ni dia mempelajari, memahami ilmu tauhid itu mantap. Ilmu akidah itu mantap dalam diri mereka. Dan apabila mereka membaca buku-buku falsafah yang beredar di zaman mereka, mereka dapat tapis hati mereka, dapat tapis pegangan mereka agar mereka tidak terpengaruh. Dan disitulah mereka akan buat garis panduan ini bertentang dengan syarak ataupun tidak bertentang dengan syarak. Di mana dalam perkara akidah ini, perkara utamanya, perkara akidah, perkara tauhid, meyakini kewujudan Allah. Di mana meyakini kewujudan Allah ini berdasarkan kepada Al-Quran, hadis dan juga akal kita. Allah tersebut di dalam Al-Quran, fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, apa kamu tidak perhatikan? Apa maksudnya? yakni apabila kita perhatikan diri kita, kita meyakini kewujudan Allah. Sebab manusia ni tak wujud sendiri. Yang mewujudkan manusia adalah Allah. Dan yang mewujudkan kita itu adalah Tuhan. Dan tak mungkin Tuhan diwujudkan oleh Tuhan yang lain. Itu semua mustahil. Nanti kalau diwujudkan oleh yang lain, bukan Tuhan. Tuhan itu tidak diwujudkan oleh yang lain. Yang diwujudkan kita. Fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapa kamu tak perhatikan? Itu cukup simpel. Allah Ta'ala sebut bagaimana kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran menggunakan akal. Fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, dalam diri kamu, kenapa kamu tidak perhatikan? Kita perhatikan diri kita, sudah tentu akan terbit di dalam pemikiran kita. Kita ni dicipta, sebelum ini kita tidak ada dan diadakan. Jadi sifat yang tidak ada dan diadakan itu adalah sifat makhluk. Di mana ilmu ini dinamakan ilmu aqidah, aqaidul iman atau ilmu tauhid. Ilmu tauhid macam-macam mana? Macam-macam nama. Ada dinamakan sebagai ilmu tauhid, ada dinamakan sebagai aqidatul iman. Aqaidul iman, aqidah simpulan iman. Apa nak disimpulkan iman tu? Simpul tu maksud yakin sungguh-sungguh tanpa goyang. Kepada apa? Kepada iman. Iman yang pertama, iman kepada Allah, dan disusuli dengan iman-iman yang lain. Sikit lagi nak berhenti. Nak berhenti sekarang ke nak sambung? Sambung? Ke nak minum dulu? Ada minum begini? Sikit ni boleh. Keterangan deroyan serta dalil. Menurut akidah Islam dan ajaran tauhid, seorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya ialah dengan berdasarkan dalil naqli atau dalil aqli. Ini maksudnya seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dengan dalil naqli dan juga dalil aqli. Itu kita sebutkan tadi akidah yang benar. Macam mana kita nak tahu akidah itu benar? Akidah yang benar itu berdasarkan kepada dalil. Dalil itu apa? Dalil naqli. Naqli itu apa? Al-Quran, hadis, naqal, benda naqal. Dan aqli itu apa? Akal. Akal itu bagaimana? Boleh tak kita ni meyakini Allah Ta'ala ada dengan akal? Boleh. Al-Quran itu banyak sebut. Afala tubsirun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Maknanya akal, tentang akal. Fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapa kamu tak perhati tengok? Sebab apa? Apabila kita perhatikan diri kita, sudah tentulah kita kenal kita ni yang dicipta, yang menciptakan Allah. Kan ada kalimah kalimah tu hebat. Macam mana?
Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri dia, dia kenal Tuhannya. Itu bukan hadis tapi kalam ulama, kalam orang yang bijak pandai. Siapa yang kenal diri dia, dia kenal siapa cipta dia. Itulah fi anfusikum afala tubsirun. Pada dalam diri kamu, kenapa kamu tak perhati tengok? Kita perhati tengok diri kita. Dengan akal kita ni, kita meyakini kewujudan Allah yang esa. Kita ni jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hebat, complicated. Ada jantung dan sebagainya. Seolah-olah kita ni tak perlu kepada yang lain. Seolah begitu. Kita nak ke sana, nak kemari, kita boleh ada kehendak, kita boleh ada kekuatan. Seolah-olah kita ni tak perlu yang lain. Tapi hakikatnya kita balik kepada asal ciptaan kita sebelum ni tak ada. Yang mengadakan kita siapa? Allah. Di situlah mewujud keyakinan sesungguhnya alam ni termasuk diri kita ni dicipta. Yang pencipta itulah akan terbit dalam kepala kita tu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau disebut sebagai Tuhan, Tuhan ni bukan dicipta, yang dicipta tu makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dicipta. Allah Subhanahu wa taala qadim, azali dan juga baqa, tidak ada permulaan dan juga tidak akan binasa, tidak ada kesudahan. Itu yang kita pegang. Mereka yang mengasaskan akidahnya dengan berdalilkan dalil-dalil tersebut adalah dikira sebagai seorang Muslim yang beriman. Itulah akidah ni dia bina dengan dalil. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ayat ini menyebutkan Allah Taala tu ada. Dan kita guna akal pula, kita hubungkan dengan ayat itu, kita tahu Allah Taala tu wujud. Itu dalam ilmu sifat 20, sifat yang pertama yang dia ajar kepada kita adalah wujud. Wujud itu maksudnya ada. Allah Ta'ala ada. Ada orang kata kadang-kadang zaman sekarang, kata sifat 20 itu adalah ilmu falsafah. Saya pernah tanya orang, cuba bawa buku falsafah tu karang sifat 20. Ahli falsafah ni, mereka ni etis, mereka ni mulhid, tak percaya ada Tuhan. Tiba-tiba kali al-falsafah tu dia boleh karang sifat 20 tu, mesti dia Muslim, beriman kepada Allah. Satu daripada sifat Allah adalah wujud. Ahli falsafah ni dia menafikan wujud Tuhan. Dia anggap alam ni jadikan sendiri. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat mula-mula, sifat zat. Dia panggil sifat nafsiyah. Jadi kalau ahli falsafah tu dia mereka lah yang mengajar sifat 20, maknanya mereka tu Muslim, beriman kepada Allah. Sedangkan pemahaman mereka, dia punya apa yang mereka pegang, ada falsafah yang asal, kita ambil asal Aristotle, Socrates, Plato, Alexander dan sebagainya punya asas. Di mana mereka tu mulhid, etis, mereka tak percaya ada Tuhan. Sedangkan ilmu sifat 20 tu wujud, Allah Ta'ala wujud. Mana datang dia punya kitab mereka ni? Wujud Allah Subhanahu Wa Taala disebut di dalam Al-Quran. Dan akal kita pun yakin Allah Ta'ala itu wujud. Sebab apa? Kita wujud yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tak ada, kita pun tak wujud. Tak ada benda yang wujud sendiri. Hatta cawan ini pun mesti ada yang buat, ada cipta. Takkan dia jadi dengan sendiri. Itu logik akal kita boleh berfikir. Dan ilmu akidah, aqaidul iman atau ilmu tauhid membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya dengan berasaskan dalil naqli adalah berdalilkan firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-A'raf ayat 54. Dia ada satu dalam surah Al-A'raf ni panggil Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni orang yang dia punya amalan baik buruknya sama banyak. Ashabul A'raf sama banyak. Jadi bagaimana dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Ta'ala letak kat tengah dia, sementara duduk di antara syurga dan neraka. Ashabul A'raf.
Mereka amalan mereka sama banyak. Jahat segini, baik segini, timbang sama banyak. Jadi macam mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Duduk di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Azab tuan-tuan, duduk antara syurga dan neraka pun azab. Neraka tu tak masuk, dalam syurga pun tak masuk. Silap-silap hari bulan masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Maknanya azab itu adalah merupakan azab kesengsaraan mereka-mereka yang amalan baik dan buruk sama banyak ditimbang, sama banyak. Dan kerana itulah usaha kita untuk memperbanyak amal kita ni dengan malam Lailatul Qadar, agar timbangan di hari akhirat besok amalan baik lebih banyak daripada amalan buruk. Dan nak menghapuskan amalan buruk tu dengan buat baik, al-hasanat yudhibun as-sayyi'at. Amalan-amalan yang baik boleh menghapuskan amalan yang buruk. Sedekah amalan baik, solat berjamaah amalan baik boleh menghapuskan amalan-amalan yang buruk. Itu usaha kita. Dan di antara menghapuskan amalan yang buruk dengan kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah, agar kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada amalan yang buruk. Dan di antara bulan Ramadan ini dengan kita sembahyang, kita puasa dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kita keluar daripada bulan Ramadan, kita balik kepada asal kejadian fitrah yang seperti bayi. Itu kehendak kita. Bulan Ramadan itu sungguh-sungguh agar kita luar Ramadan besok kita ni tak ada dosa. Dosa masuk ini, dosa kecil tak ada, habis. Apabila kita mati di saat itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan kita lebih baik daripada amalan buruk kita. Kita tak nak amalan baik buruk sama banyak tuan-tuan. Azab duduk di tengah-tengah syurga dan neraka. Tengok ahli neraka, takutnya kena azab, kena bakar dan sebagainya, silap-silap termasuk kita dalam neraka. Tengok ahli syurga, masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, seronok mereka dengan bidadari, makan minum sebagainya, tapi kita tak boleh masuk. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kita boleh masuk. Kita tidak nak jadi orang tengah, tak nak kita ni sama banyak. Kita nak amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk. Yang bermaksud sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arasy. Ia melindungi malam dan siang yang mengiringinya dengan deras silih berganti, dan ia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jiwa tertentu urusannya menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalian alam. Ini dari naqli dia bagi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang memperjalankan bulan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan segala makhluk? Allah. Alam itu maknanya selain pada Allah. Alam ni termasuk manusia, malaikat, syaitan, syurga, neraka, arasy dan sebagainya, panggil alam. Dia panggil masiwa Allah, lain daripada Allah, tu dipanggil alam. Dan kesemua itu dicipta oleh Allah. Siang malam bertukar, siang malam, langit, bumi, bintang yang bergerak dengan susunan begitu begini, di mana itu adalah dicipta oleh Allah. Ini masukkan dalam ayat ini, surah Al-A'raf ayat 54 ini. Dan satu perkara kita tak nak urai ini sebab ini adalah dalil naqli. Kita tahu dah. Kalau orang tanya kita ni macam mana wujudnya Allah, kita rujuk ni, ada ni dari naqli di sini. Al-Qurannya pun ini. Allah Taala cipta alam, mana sudah memadai dari sudut dalil. Dan dari segi akal kita logik terima. Alam ni mesti ada pencipta. Pokok kelapa tu dicipta. Hatta benda yang kecil macam ni pun mesti ada pencipta. Takkan benda dia jadi dengan sendiri. Alam besar macam ni, apakah logik dia jadi dengan sendiri? Seperti dipahami oleh golongan ahli falsafah, tak mungkin, mustahil. Itu mustahil. Akal ni dia ada 3 hukumnya. Mustahil, wajib, mustahil, harus. 3 je akal boleh fikir. Hukum akal ni ada 3. Hukum syarak, ada taklid dan juga wad'i. Itu hukum syarak. Hukum akal, hukum adat kita bincang nanti. Hukum adat dia ada 8. Hukum akal ni wajib. Wajib bagaimana? Alam ni ada, wajib ada pencipta. Mustahil alam ini jadi sendiri tanpa pencipta. Dan alam ini wajib tak Allah Ta'ala buat, harusnya. Bagi sisi Allah, nak buat alam ni harus, nak buat kita ni harus. Tak wajib bagi Allah sesuatu pun untuk kehendak Allah. Tapi apabila ada alam ini, wajib alam ini dicipta oleh Allah. Maknanya alam ini wajib dicipta. Bukan maksud Allah Ta'ala wajib mencipta. Alam ni mustahil jadi dengan sendiri. Dia panggil hukum akal. Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil dan juga harus.
Kejadian manusia atau makhluk, harus saja Allah Ta'ala nak buat, tak buat harus. Kita nak dapat cicit, harus saja Allah Ta'ala nak buat, kita dapat cicit 50-50%. Mungkin kita dapat cicit, mungkin kita tak dapat cicit. Sebab saya dah ada cucu, mungkin saya akan dapat cicit, mungkin tak dapat. Itu harus saja. Dan sementara di sini, ini yang jadi pertikaian, perbahasan di sini, summa istawa 'alal 'arsy. Istiwa, masuk istiwa itu apa? Disebutkan di sini bersemayam. Kalau bersemayam ni dia bahasa hormat kepada duduk. Bersemayam, semayam tu bahasa hormat bagi duduk. Julus ataupun jalasa. Semayam ni kalau kita tengok dari segi maknanya 14-15 makna kepada istiwa. Istiwa ni 14-15 makna. Satu daripadanya istiqrar, yakni bertempat. Satu daripadanya julus ataupun jalasa, duduk. Satu daripadanya irtafa'a, maksud yang tinggi. Ada 14-15 maksud makna daripada istiwa. Dan kerana itulah kalau kita lihat bersemayam di sini pun tak tepat untuk kita terjemahkan bersemayam. Semayam tu maksudnya bahasa lembut, bahasa hormat pada duduk. Apa maksud duduk? Duduk ni memberatkan punggung, dipanggil duduk. Memberatkan bahagian punggung dipanggil duduk. Memberatkan bahagian kaki dipanggil berdiri. Memberatkan bahagian lambung dipanggil tidur. Secara zahir begitu. Mustahil lah dari segi akal Allah Ta'ala duduk. Mustahil bagi akal Allah Ta'ala bertempat. Sebab bertempat duduk itu sifat makhluk. Kalau orang tanya kita, min aina anta, daripada mana awak? Makna kita bertempat. Aina itu tempat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pegangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak bertempat, tidak duduk. Jadi istiwa itu bagaimana? Ulama-ulama salaf menganggapi istiwa itu yakni serah kepada Allah, tafwid, serah kepada Allah. Istiwa itu tidak dibahaskan kaifiat, serah kepada Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala sama tak seperti makhluk. Makhluk duduk, Allah Taala tak duduk. Makhluk bertempat, Allah Taala tidak bertempat. Sebab semua tempat itu baru. Sebelum ada benda-benda ni, arasy dan sebagainya, Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala ada, benda itu baru ada semua. Sama ada arasy yang azim, arasy yang kabir, itu semua baru. Jadi maksudnya semayam itu tidak tepat untuk dimaknakan dengan istiwa. Istiwa itu kekal dengan istiwa. Summa istawa 'alal 'arsy. Istiwa itu kekal pada Allah, tidak kita fikir kaifiat dia. Itu kita panggil istiwa. Ulama-ulama salaf tafwid, makna serah pula-pula kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala kenal dengan istiwa, tafwid. Dan ulama-ulama salaf, yakni mereka takwil dengan makna yang sesuai dengan akidah. Contohnya, ambil kaedah bahasanya irtafa'a, Allah Ta'ala maha tinggi. Itu maksudnya. Dan ada golongan yang mengatakan, golongan orang yang cuba untuk memahami istiwa itu duduk dengan sedaya bagi Allah. Allah Ta'ala istiwa itu macam mana? Istiwa itu duduk yang sesuai dengan Allah, sedaya bagi Allah. Duduk itu pun dah tak layak. Kan kita biasa dengar, duduk tu bagaimana? Istiwa itu duduk sedaya bagi Allah, bertempat sedaya bagi Allah. Duduk itu dah tak layak bagi Allah. Sebab duduk ni bagaimana memberatkan bahagian punggung duduk, memberatkan bahagian kaki berdiri, memberatkan bahagian lambung tu tidur, namanya dari segi zahirnya begitu. Dan kalau kita meletakkan Allah Ta'ala bertempat di arasy, dia akan bercanggah dengan banyak ayat-ayat yang lain. Contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut tentang bagaimana Allah terdekat. Aqarru min hablil warid. Allah Ta'ala lebih dekat daripada orang leher kita. Apakah Allah Ta'ala bertempat di orang leher kita? Tak, mustahil lah. Mana dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihah. Nanti kita bincang pertemuan kita akan datang bagaimana nak membincangkan ayat-ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah ni maksud macam-macam. Ada kesemaran di mana ayat mutasyabihah tu Allah Ta'ala juga yang tahu. Jadi insya-Allah apa yang kita kongsi pada pagi ini dapat bermanfaat kepada kita insya-Allah. Jadi penting di sini balik kepada tadilah, kita menetapkan Allah dengan sifat kesempurnaan, mensucikan Allah daripada sifat kekurangan, mensucikan Allah daripada bersifat dengan sifat makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.